وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk sebahagian daripada manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala al jamaah ialah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Jadi maknanya dasar kita, manhaj kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikut cara para sahabat Nabi. Itu yang dikatakan sebagai manhaj sunni ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia ada beza lah. Dia ada beza di antara manhaj khawarij. Dia ada beza di antara mazhab ataupun manhaj syiah. Dia ada beza di antara manhaj mu'tazilah. Islam belaka tu. Ya, Islam belaka. Selagi mana seseorang tu mengaku tiada Tuhan selain Allah, dia mengaku Muhammad Rasulullah, maka dia adalah Muslim. Cuma cara faham dia, cara fikir dia itu ada sedikit sebanyak perbezaan daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Pagi ini kita tengok halaman 43-44, iaitulah memuliakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Memuliakan para sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini adalah orang yang beriman dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya Nabi di bumi ini. Orang yang beriman dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya Nabi di muka bumi ini. Itu adalah orang yang disebut sebagai sahabat Nabi. Ya. Jadi kalau kita mimpi jumpa Nabi, jadi sahabat tak? Pasal apa? Kita tak jumpa, kita mimpi je. Ada orang mimpi jumpa Nabi, dia tak jadi sahabat. Dia tak jadi sahabat. Baik, ada pandangan jumpa Nabi secara jaga. Ya, jumpa Nabi secara jaga. Dulu kalau di Jakim tu, siapa-siapa yang dakwa jumpa Nabi cara yaqazah, cara jaga ni, dia cantas awal-awal dah. Kira sesat dah. Ya. Cuma trend sekarang ni dia mula longgar sikit. Ya. Dakwa jumpa Nabi boleh, tak apa dan sebagainya. Ya. Ini bahayalah. Bahaya. Maknanya kalau kita buka ruang kepada fitnah, maka makin ramai orang akan mendakwa jumpa Nabi secara jaga, secara yaqazah.
Jadi lebih baik kita tutup ruang. Kalaulah betul kamu tu jumpa Nabi secara jaga, simpan cerita tu. Tak usah duk bawa kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana tidak boleh dibuktikan kebenaran cerita itu. Ya, tidak boleh dibuktikan kebenaran cerita itu. Yang keduanya, tidak ada kebaikan kepada agama kita. Ya, tidak ada kebaikan kepada agama kita dalam cerita-cerita yang sebegitu. Ya. Baik. Tapi masyarakat kita ni, dia suka cerita-cerita pelik macam tu. Dia suka cerita-cerita pelik macam tu. Masa COVID dulu, salah satu kepercayaan yang ada dalam masyarakat, yang saya tengok dalam YouTube, salah satu cara nak mengelakkan daripada kena jangkitan COVID ialah menggantungkan gambar syekh kami. Macam kita gantung gambar sultan ke, agung ke, perdana menteri ke. Kalau letak gambar syekh kami ni, COVID tak masuk dalam rumah tu. Dia ada kepercayaan tu. Yang ni saya dengar sendiri ni dalam YouTube ni. Orang tu cerita, dia tunjuklah gambar syekh ni. Gambar syekh tu pakai jubah, pakai serban, macam saya pakai lah. Jadi tuan-tuan ambil gambar saya, gantung tengok. Dia ada kepercayaan tu. Kepercayaan karut tu. Ini kepercayaan karut ni. Kepercayaan karut. Seolah-olah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat adalah gambar syekh tu. Seolah-olah dia akan jadi macam tu. Jadi berhala lah syekh tu. Maknanya nak selamatkan dari COVID, tengok gambar syekh tu, gantung elok-elok, tengok dia, harap kepada dia selamat daripada COVID. Jadi sudah memperberhalakan gambar syekh tersebut. Jadi ini keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat. Kerana apa? Kerana bertentangan dengan akidah kita dan bertentangan juga dengan hukum adat. Bertentangan dengan akidah kita kerana yang memberi manfaat, yang memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan bertentangan juga dengan hukum adat. Tak ada kaitan dengan adat pun. Adatnya pakai mask, adatnya jauh sikit pada orang masa nak sembang, itu adatnya. Bukan gambar tu. Jadi dengan nas agama pun salah, dengan hukum adat pun salah. Tapi ada kepercayaan, ada kepercayaan yang sebegitu, dan kepercayaan itu daripada orang yang baik lah, bukan orang jahat, orang yang baik, orang yang suka kepada agama, orang yang suka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang syekh tu, dia anggap hebat lah. Kita tak payah sebut nama lah. Saya pun kagum lah dengan syekh ni. Dia hidup zaman kita ni. Dikatakan hebat tak hebat ni, anak murid dia cerita boleh karang kitab satu malam, boleh karang kitab. Boleh karang kitab satu malam je. Jadi saya pun rasa kagum. Oh, hebat sungguh syekh dia ni. Ustaz ni cerita boleh karang kitab satu malam. Tapi anak murid saya pun bila suruh buat assignment 2 jam boleh siap. Dia copy paste je. Kan? Dia copy paste. Anak murid saya lagi hebat. Kan? Syekh dia satu malam. Kan? Anak murid saya 2 jam siap. Doktor assignment nak hantar ni. Baru tanya tajuk. Nak hantar lagi 2 jam. 2 jam boleh siap assignment. Baik. Tapi nak ceritanya hebat tak hebat seseorang pada anggapan kita pun, tetapi
dia tertakluk juga kepada sunnatullah. Ya, tertakluk juga kepada sunnatullah, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa kagum dengan Syekh ni, hebat pasal dia boleh karang kitab satu malam. Bila hari kematian dia, ramailah orang. Tapi bila saya semak berita kematian dia, salah satu puncanya ialah kencing manis. Umur dia 60 ya, kencing manis. Kencing manis, diabetes. Jadi maknanya kencing manis tak takut dengan Syekh ni. Kan? Kencing manis tak takut dengan Syekh ni. Ya. Jadi maknanya kita tak boleh ada kepercayaan yang sebegitu, ya. Kerana apa? Kerana yang memberi manfaat, yang memberi mudarat hanyalah Allah, dan semua kita, setiap daripada kita tertakluk kepada sunnatullah, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok sebahagian daripada manhaj sunni memuliakan sahabat Nabi. Ya, memuliakan sahabat Nabi. Muka surat 44 ayat Quran tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan golongan yang awal daripada muhajirin dan juga ansar. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut jelas golongan yang awal, was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Golongan yang awal, siapakah golongan yang awal tu? Minal muhajirin, daripada orang muhajirin, wal ansar, dan daripada golongan ansar. Jadi kita biasa sebut sahabat-sahabat muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, biasanya disebut sebagai muhajirin. Sahabat-sahabat yang membantu di Madinah, orang Madinah, disebut sebagai ansar. Ansar ni daripada perkataan nasara, tolong. Tolong, maknanya mereka ni pembantu kepada muhajirin. Orang muhajirin kan pindah sehelai sepinggan, tak ada barang yang banyak, harta tak ada. Jadi siapa yang bantu? Al-ansar. Ya. Jadinya dalam nas Al-Quranul Karim, nas Al-Quran sebagai dasar menyatakan was-sabiqunal awwalun, orang yang awal, iaitulah muhajirin dan ansar. Tapi Allah Ta'ala lanjutkan sikit lagi, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ada satu lagi golongan yang Allah Ta'ala muliakan, iaitulah golongan tabi'in. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, ikut akan mereka. Ni tabi'in, ya, mengikut akan para sahabat Nabi. Ya, ikut para sahabat. Barangkali kita juga boleh masuk dalam ayat ni, walladzina ittaba'uuhum. Kita juga boleh masuk kalau kita mengikut para sahabat Nabi. Ya, secara khususnya golongan tabi'in lah, iaitu golongan yang berjumpa dengan sahabat Nabi secara khususnya. Ya, sebab itu generasi yang terbaik, generasi sahabat terbaik, generasi tabi'in terbaik, ya. Tetapi secara umumnya kita juga boleh termasuk dalam ayat walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang yang ikut mereka, mengikut para sahabat ni dengan ihsan, dengan tekun, ya, dengan teliti, ikut betul-betul apa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Kenapa?
kerana para sahabat Nabi mengambil ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, untuk golongan ni Allah Taala menyatakan redha Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha terhadap mereka dan mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkat yang tinggi iaitulah pangkat keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita payah dapatlah, ya. Payah dapat, ya. Pagi ni penceramah kita Al-Fadhil Ustaz sekian-sekian radhiyallahu anhu. Ada tak? Tak pernah sebut, Pasal apa tak pernah sebut? Tinggi sangat. Tapi kalau doa boleh tak? Nak doa kan boleh tak? Boleh, doa boleh. Doa boleh, tapi nak sinonim. Sinonim nama kita, sebut nama kita terus radhiyallahu anhu tu, ya, orang tak buat lah. Bukan tradisi kita, nak doa tak apa, moga-moga Allah meredai. Tapi nak bila sebut nama kita radhiyallahu anhu tu, itu tidak diamalkan, ya. Itu maknanya yang dapat ni ialah para sahabat Nabi, para tabi'in. Kerana nas Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha terhadap mereka, mereka juga redha terhadap Allah. Kemudian kata Allah, wa a'adda lahum jannatin, dan Allah Taala sediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawah syurga tu sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka itu di dalam syurga selama-lamanya. Dalikal fawzul azim, itu adalah kejayaan yang besar. Kemudian para ulama kita, misalnya dalam matan Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah, kita mengasihi para sahabat Nabi, ya, mengasihi para sahabat Nabi. Itu asas agama kita, mengasihi sahabat Nabi. Sebab dalam hadisnya tuan-tuan disebut hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minal kufri, atau kama qala, iaitu hubbul ansar minal iman, kasih cinta kepada sahabat Nabi di kalangan ansar daripada iman, ya, daripada iman. Maknanya kalau seseorang tu tidak kasih kepada sahabat-sahabat ansar, ada masalah iman, ya, ada masalah iman, ya. Kerana hadis hubbul ansar minal iman, kasih kepada orang ansar daripada iman. Jadi daripada hadis ni lah para ulama menyatakan kita kasih kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun kita kasih, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, kita tidak cuai, tafrid, cuai, farrata, tafrid, kita tidak cuai lah, betul, ataupun nufrid, kita tidak melampau, tidak cuai dan tidak melampau, tidak cuai dan tidak melampau dalam mengasihi seseorang pun daripada sahabat Nabi, ya. Tidak cuai, jaga betul-betul lah kasih sayang kepada sahabat Nabi, tidak melampau, tidak berlebih-lebihan dalam mengasihi sahabat Nabi. Maknanya kalau salah, salah lah. Kalau ada benda salah, sahabat Nabi buat salah, kita kata salah lah, ya, tidak melampau. Kenapa? Kerana manusia itu tidak lepas daripada kesilapan. Mungkin ada salah, dan sudah pasti ada salah, kerana dia manusia, dia tidak maksum, ya. Jadi sayang tetapi tidak cuai dan tidak melampau, ya. Wa nubghidu man yubghiduhum, kita benci kepada orang yang benci akan mereka, ya. Wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan kita benci juga orang yang menyebut benda-benda tidak baik tentang sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang yang sebut
sahabat Nabi jahat, sahabat Nabi tak betul, sahabat Nabi fasik, ya, sebut benda-benda tak elok tentang para sahabat Nabi, maka kita kena benci orang yang sebegini. Ya, kerana apa? Kerana kasih kepada sahabat adalah daripada iman. Ya, kasih daripada sahabat adalah daripada iman, ya. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak sebut para sahabat melainkan benda baik-baik je. Ya, benda baik-baik, ya. Itu asas. Sebut pasal orang, sebutlah benda yang baik-baik. Apatah lagi orang yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi sebut sahabat baik. Kalau sebut bersahabat benda yang tak baik, di sinilah membedakan kita dengan Syiah. Garis besar kita, Sunni dengan Syiah. Jadi Sunni mencintai, cinta sahabat Nabi, cinta sahabat Nabi, manakala Syiah dia benci sahabat Nabi. Ya, beza kita antara Sunni dengan Syiah. Beza kita antara Sunni dengan Syiah. Jadi kalau ada orang sebut Abu Bakar jahat, kenapa jahat? Kerana Abu Bakar merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali. Orang macam ni dia sebut benda yang tak elok tentang sahabat Nabi Abu Bakar. Ini maknanya lari daripada manhaj Sunni. Dia sebut Umar jahat, Osman jahat. Ini lari daripada manhaj Sunni. Jadi dalam Syiahnya, semua sahabat Nabi jahat kecuali 9 orang. 9 per 120,000. Sahabat Nabi lebih kurang 120,000. Sahabat Nabi lebih kurang 120,000. Yang main-main dalam kitab tu dalam 3,000, 4,000 nama je kot. Yang ulang nama Kita dah biasa dengar Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas. Tapi sahabat Nabi, sebab mereka beriman dan jumpa Nabi. Ada yang beriman datang jumpa Nabi sekali, balik, tak datang-datang dah. Tapi dia dapat dalam title sahabat. Dia dapat dah title sahabat, cukup lah tu. Kan? Jadi sahabat Nabi ramai. Tapi dalam Syiah, semua sahabat Nabi jahat kecuali 9 orang. Ya, saya dengar beberapa pandangan tu, ada yang kata begini, tapi last sekali yang saya jumpa 9 orang. Jadi bayangkan, hanya 9 yang baik, majoriti jahat. Munasabah atau tidak? Kalau semua sahabat Nabi baik kecuali 9 orang, munasabah tak? Munasabah. Kalau semua sahabat Nabi baik kecuali 9 orang yang jahat, munasabah. Kan? Kerana pepatah kita pun dalam standar pisang tu, apa bunyi dia? Tanya orang pengalaman ni. Standar pisang tu ada yang tak elok kan? Kan? Munasabah lah, ada lah sikit yang tak elok. Kan? Tapi dalam Syiah, semua sahabat Nabi jahat kecuali 9 orang. Ini tidak munasabah pada akal kita. Kerana kalau semua sahabat Nabi jahat kecuali 9 orang, siapa yang didik sahabat-sahabat Nabi ni? Siapa yang didik? Yang didik Abu Bakar, Umar, Osman ni siapa didik? Siapa didik? Rasulullah. Nabi yang didik ni. Nabi didik. Sahabat Nabi semua jahat. Siapa yang didik? Nabi didik. Jadi salah siapa? Salah siapa?
Kita guna akal. Salah? Salah Nabi. Macam mana Muhammad ni didik ni sampai semua jadi jahat ni? Guna akal kita. Guna akal kita. Dah Nabi Muhammad salah didik, siapa yang pilih Muhammad jadi Rasulullah ni? Allah. Jadi siapa? Salah apa? Salah Allah. Pilihlah jenis sikit jadi Rasul. Kita gunakan kan. Dia akan kona macam tu. Allah salah lah. Sebab tu ada aliran Syiah yang menyatakan sepatutnya yang jadi Rasulullah ialah Ali. Ada. Bukan Muhammad, tapi Jibril silap. Jibril silap sebab Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad tu sepupu. Jadi Jibril mungkin rupa pun lebih kurang sama pun. Jadi Jibril tersilap bagi. Ada aliran Syiah macam tu. Patutnya bagi ke Ali jadi Rasulullah. Ini. Tapi kalau dah Jibril silap, kita guna logik akal ya. Kalau Jibril silap, Allah tak tahukah Jibril silap? Ya. Allah boleh tak betulkan balik? Oi Jibril, hang bagi silap. Panggil. Ya, arahkan je. Tak Allah biarkan Jibril silap. Ya. Kenapa Allah biarkan? Bukan tak boleh tarik pelantikan tu. Ada jawatan pun letak jawatan. Kan? Ni baru lantik je, tarik balik jawatan tu. Kan? Jadi akhirnya kembali kepada Allah yang salah. Kalau kita cara fikir kita macam Syiah, ya. Tetapi yang nak mengalahkan Zionis Israel ni siapa? Syiah kan? Yang nak mengalahkan Zionis sekarang ni, adakah Syiah? Apa dia? Yang mengalahkan Zionis Israel tu adalah ibadan lana, adalah hamba Allah. Itu dengan nas Al-Quran. Boleh rujuk surah Al-Isra ayat 4 hingga 7. Suratul Isra ayat 4 hingga 7. Ya. Ayat 4 hingga 7. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah Ta'ala telah tetapkan kepada Bani Israel, kamu wahai Bani Israel akan melakukan kerosakan di muka bumi marratain, 2 kali. Mereka ni Allah khususkan melakukan kerosakan 2 kali. Mungkin sekali dah habis dah. Kali yang kedua pula ni tak tahu, mungkin yang sekarang ke, wallahu alam. Falamma jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Apabila sampai janji masa dia untuk musnahkan kamu, kami akan bangkitkan ibadan lana, hamba-hamba bagi kami. Ibadan lana uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan. Ni jadi hamba Allah ni, ibadan lana. Lepas tu ayat bawah 7 tu Allah Ta'ala bagi kekuatan, wa amdadnakum, Allah Ta'ala bagi kekuatan balik, bagi harta kepada kamu kan, bagi orang banyak sokong, aksarukum nafira, orang banyak sokong, Amerika sokong, Britain sokong kamu, nafira, sokongan kamu banyak. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu buat baik, kamu buat baik. Kamu tu Yahudi Bani Israel, kalau kamu buat baik, kamu buat baik. Kalau kamu buat jahat, kembali kepada kamu. Kemudian Allah kata, fa idza jaa wa'dul akhirati, apabila datang janji satu lagi. Allah kata buat jahat berapa kali? 2 kali. Bila datang janji yang kedua pula ni,
Ibadah lana je lah. Hamba kami lah yang akan bangkit lagi sekali. Siapa ibadah lana? Wallahu alam. Kita lah, kan? Kita semua lah. Kita semua kena jadi hamba Allah dulu. Kita tak jadi hamba Allah, lambat lagi lah. Dia balik pada sunnatullah kita. Ibadah lana. Mayang pun tak apa cukup, macam mana nak jadi ibadah lana? Kan? Jadi lagi lambat kita jadi hamba Allah, lagi lambatlah. Lagi cepat kita jadi hamba Allah, lagi cepatlah janji Allah tu. Fa ila jaa wa'dul akhirah. Apabila datang janji Allah, Baik, itu boleh analisa suratul Isra ayat 4 hingga 7. Ayat 4 hingga 7. Sebab itu bila mana Yahudi Bani Israel ni, Zionis ni masuk kawasan Palestin, bila mana masuk kawasan Palestin, ada orang soleh dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Pelik. Bila ditanya kepada orang soleh kenapa sujud syukur, pasal dia kata janji Allah tu, waliyadkhulul masjida kama dakhul, ayat 7 tu. Dan mereka orang yang akan musnahkan Bani Israel ni akan masuk dalam Masjidil Aqsa sebagaimana dulu mereka dah masuk sekali. Maknanya Yahudi ada di Masjidil Aqsa. Ayat 7 tu, masjid tu Masjidil Aqsa. Waliyadkhulul masjida, mereka nanti akan masuk Masjid Aqsa sebagaimana dulu mereka dah masuk dah. Jadi bila Yahudi masuk kawasan Palestin, masuk Masjidil Aqsa tu, betul lah janji Allah Ta'ala. Jadi yang akan mengalahkan tu adalah ibadah lana, hamba-hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian wa hubbuhum din, kasih sahabat adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, benci kepada sahabat adalah perbuatan kufur, perbuatan munafik dan perbuatan melampau. Kata Syekh Ibrahim Laqani, sebaik-baik sahabat Nabi adalah sebaik-baik kurun. Kemudian golongan tabi'in, golongan tabi'in. Kemudian sebaik-baik sahabat pula adalah yang pegang jawatan khalifah. Di kalangan 10 tu. Wa amruhum fil fadli kal khilafah, urusan mereka tu yang terbaik tu khilafah, Abu Bakar, Umar, Uthman. Kemudian mengiringi kemuliaan mereka para sahabat yang mulia, iaitulah 6 orang yang dijamin syurga. 10 orang lah yang dijamin syurga. Jadi menurut majoriti ulama sunni, sahabat Nabi yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sahabat-sahabat Nabi 10 orang yang dijamin syurga. Jadi kalau kita tengok dalam wilayah ni ada masjid ni, nama ni Masjid Abu Bakar Siddiq Bangsar, Umar Al-Khattab Damansara, Uthman bin Affan dekat belah cerah sikit tu. Masjid Ali tak tahu kat mana, ada kan. Masjid Ali bin Abi, dia ambil nama sahabat tu. Abdurrahman bin Auf ada, Kelang Lama, ada lagi kan. Zubair bin Awam ada, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ada. Orang kali 10 nama ni, 10 nama masjid tu ada, mengabadikan 10 nama sahabat Nabi. Jadi itulah sedikit sebanyak beza kita di antara Sunni dengan golongan yang berbeza, iaitulah yang paling penting ialah mengasihi para sahabat Nabi. Jadi bila sebut sahabat Nabi itu sebutlah dengan elok radhiyallahu anhu.
ya. Jangan kita membenci mana-mana sahabat, ya. Jangan kita kata tak elok tentang para sahabat. Kalaulah ada benda-benda tak elok pun, kita tak terlibat dalam peristiwa tersebut, ya. Kita tidak melihat apa yang berlaku sebenarnya 1400 tahun dulu. Jadi kita nak cakap pun kita tak tahu. Jadi kita ambil prinsip dia, semua para sahabat adalah baik. Silap tu biasalah, kerana kita para sahabat adalah manusia, ya. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.